Muka surat 55, masalah 52. Baik, takbiratul ihram yang pertama masuk dalam sembahyang, dan yang kedua keluar daripadanya, dan yang ketiga masuk semula. Yang ni banyak duk berlaku dalam masyarakat kita. Kebanyakan bila dia sembahyang itu takbir dia tidak mengambil berat. Dia buat bagi diri dia tak apa, Allahu Akbar. Lepas tu rasa tak upah nak sedap takbir tadi kan. Takbir hak yang mula tu dia rasa tak upah nak sedap, dia takbir semana Allahu Akbar. Kali pertama masuk, kali kedua keluar, kali ketiga masuk semula, kali keempat keluar. Syarak menyata demikian. Kita tengok huraiannya. Baik, dalam takbir itu juga, dalam kita duduk sembahyang ni, takbir yang kita dah sebut dahulu, takbiratul ihram itu syarat dia berapa? 10 syarat dia. 10 syarat itu kita pastikan tidak terkeluar daripada 10 syarat. Sekiranya salah satunya tertinggal, cacat celah dan sebagainya, takbir itu tidak sah. Sekiranya tidak kena kepada syarat. Nanti kita dah sebut dah dulu. Dan dari segi perbuatan pun kita kena jaga. Takbiratul ihram nak angkat, kadang-kadang dia angkat macam-macam fi'il lah angkat kan. Setengah tu Allah angkat dekat ni ya, Allah Akbar. Setengah dia angkat Allah. Macam-macam cara. Macam-macam cara, wallahualam, dia mana-mana wallahualam itu kan. Macam-macam fi'il. Tak lagi dia boleh macam tomoy pun ada. Allah kan. Macam tomoy nak tumbuk orang kan. Macam-macam kan. Tapi syarat tunjuk macam mana? Syarat tunjuk tidak susah pun. Mudah sangat, cantik, elok, tertib, sopan dan sebagainya. Kan? Angkat memadai Allah, angkat dia letak ke mana? Cuping telinga. Sebab itu surrender. Allahu Akbar, yakni menafikan segala-galanya bahawa Allah itu maha besar. Sebab itu kena faham dari segi syaratnya. Sah takbiratul ihram itu nak letak ini apa dia? Tujuan dia dah tak ada. Dunia ni hanya semua fana, kecil sangat. Yang besar hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mengetahui masuk tu sedap tuan-tuan. Letak mainlah siakap depan buat tak tahu lah. Kalau siakap main kat depan pun. Sebab apa? Takbir itu lagi sedap. Masuk dalam sembahyang itu lebih lazat lagi dari segi benda-benda yang lain. Maka jika bertakbir imam sebagai takbiratul ihram, kemudian bertakbir lagi sebagai takbiratul ihram juga, maka batallah sembahyangnya. Kalau dia jadi imam, kalau seseorang jadi imam, seseorang bila jadi imam, Allahu Akbar, kita pun Allah, sebab dia takbir itu kita pun mula kan. Sebab itu mengiringi takbiratul ihram dengan imam disuruh, disunat. Maka kita dapat fadilat takbiratul ihram, kita pun Allahu Akbar. Tiba-tiba dia Allahu Akbar takbir yang kedua. Bila takbir yang kedua itu bagi imam batal. Bagi imam telah batal takbir itu. Nak cerita, sekali lagi kita cerita sebab apa yang boleh batalkan takbir itu, kenapa dan sebab apa. Dan tidak boleh makmum mengikutinya pada sembahyang itu. Maka sekiranya kalau kita mengetahui dia takbir yang kedua, kita mengetahui dia takbir yang kedua, Allahu Akbar, kita ada takbir duduk dalam qiyam dah, tiba-tiba dia takbir Allahu Akbar. Tuan-tuan jadi apa kalau jadi makmum? Kalau jadi makmum lah kan, kita jadi makmum, tiba-tiba imam takbir yang kedua, bunga, kata imam buat apa ni? Sembahyang jenazah apa? Mayat tak ada depan pun kan? Mayat tak ada di depan ni, sembahyang mayat apa? Tak pun kan? Sembahyang ghaib apa? Tak pun kan? Waktu maghrib ni bunga kan? Ganggu main dah para makmum. Sebab tu syarat menyatakan takbir yang kedua itu batal. Sebab batal, sekali lagi nak sebut, sebab terus terang, sebab di sini sebut mudah, takbir yang kedua adalah batal bagi imam. Maka bagi para makmum tidak harus ikutinya. Dan jika ia mengikut juga padanya, nescaya batallah sembahyang kedua-duanya, yakni imam dan makmum, dua-dua sekali batal. Sebab itu tidak boleh senang-senang nak Allahu Akbar, nak Allahu Akbar, tak boleh. Sebab tu sebelum nak sembahyang, pastikan
Sebab tu disyarak suruh apa? Mai awal, sembahyang sunat tahiyatul masjid, duduk iktikaf, istighfar banyak, selawat banyak, zikir banyak. Maka bila iqamah berdiri saf elok, sebelum nak sembahyang istighfar lagi, syahadah pula, asyhadu an la ilaha illallah. Lepas tu qul a'udzu birabbin nas, baru takbiratul ihram. Insya-Allah tidak ada gangguan. Tapi bila disebabkan main-main kelang kabut, dia mula 2 kali. Tapi saya terus sebut di sini, sekiranya imam kalau dia nak takbir kali kedua, kalau kali kedua dia nak takbir Allahu Akbar, bagi diri dia was-was ataupun rasa tak macam tadi tak sebut fardu apa, akan berlaku kalau contohnya imam berlaku kan, imam berlaku Allahu Akbar, Allah tadi sebut tak sebut tu fardu maghrib. Kalau dia buat lepas tangan, dia takbir semula boleh batal, takbir yang kedua boleh batal, bagi para makmum pun batal. Maka dia kena buat apa? Maka dia duduk qiyam seperti biasa, qiyam seperti biasa. Pastikan takbir yang pertama tu dia kena niat batal, tidak dikira. Dia kena pastikan dulu hak yang takbir pertama tu dia batal. Dia kena buat keputusan bahawa hak takbir pertama itu batal. Bukan semata-mata Allahu Akbar, rasa macam tak sedap terus takbir. Itu yang kata tidak batal takbir tu. Dia tidak batalkan takbir yang pertama. Dia tidak kata di hati dia takbir pertama tu aku tidak kira disebabkan cacat celah, aku batalkan takbir yang pertama. Kalau dia tak buat demikian, hanya takbir semata-mata Allahu Akbar, rasa was-was, lepas tu Allah, tu tak boleh kira. Nampak tak tu? Pastikan hak yang pertama tu niat kata aku batalkan takbir yang pertama. Bagi imam, kalau dia jadi imam dah ada dalam qiyam, pastikan hak takbir yang pertama aku batal. Dia takbir semula, jangan angkat tangan. Jangan angkat tangan. Takbir bagi dia dengar telinga diri dan memadai. Allahu Akbar. Dia niat di hati dia, dengar di telinga dia sendiri, dia takbir semula. Para makmum tidak mengetahui. Para makmum dah tengok pakai hak yang pertama lah. Hak pertama tadi, hak yang kedua makmum tak tahu apa, sebab imam dia takbir hanya dengar telinga dia. Sebab untuk menjagakan jemaah. Kalau dia buat deras lagi, mula jadi rosak jemaah. Untuk yang tu untuk jalan penyelesaian, untuk jaga sembahyang berjemaah. Dan jika makmum bertakbiratul ihram di belakang imam, ketika imam bertakbir ihram yang pertama, kemudian bertakbir ia pula kali yang keduanya dengan qasar takbir ihram, nescaya terputuslah pada keduanya dengan imam itu, kerana orang yang sembahyang itu apabila ia mendatang dengan takbir ihram berarti masuklah ia di dalam sembahyangnya. Sekiranya bagi imam itu bila takbiratul ihram yang pertama, kemudian dia bertakbir ihram pula yang kali yang kedua dengan qasar takbiratul ihram, nescaya terputuslah bila imam Allahu Akbar. Dia tak niat batal hak yang pertama, tapi dia qasad dia ini baru takbiratul ihram Allah, hak yang kedua tu baru dia kira takbiratul ihram. Bagi para makmum tadi terputus bila mana dia takbiratul ihram yang kedua itu terputus dengan kedua dia, ikutan itu terputus disebabkan dia takbiratul ihram yang kedua. Dan apabila ia bertakbir kali yang kedua berarti ia mengeluarkan dirinya dengannya daripada sembahyang. Bermaksud di sini kali kedua itu takbir dia mengeluarkan diri dia daripada sembahyang. Daripada dia sembahyang. Sebab apa? Dia tidak niat membatalkan takbiratul ihram yang pertama. Kadang-kadang duk berlaku tuan-tuan kat kita, kan? Sembahyang para makmum lebih lagi dah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada terlintas di hati kata batal hak yang takbir pertama. Biasa buat tak? Mana ada pun, kan? Dia kira pakai masa tak sedap tadi takbir tadi macam ada was-was. Dia kira ada lintas di hati yang tu kan. Macam takbir yang tadi tu macam masa tak sedap, kan? Macam kata tertinggal dengan satu perkara fardu ataupun yang menentukan maghrib ataupun isya. Dia rasa tinggal macam tu, dia lepas tangan, dia takbir semula. Yang tu ada buat banyak, kan? Bukan dia niat yang pertama batal. Dia mana ada niat? Mana ada lagi? Belum ada lagi. Saya tanya banyak orang tuan-tuan, kan?
Sebab itu sembahyangnya tidak sah. Sebab sembahyang ni kita kena mengetahui sah ataupun tidak. Bukan orang lain hebat, Tok Imam pun tak boleh hebat. Tok Imam tengah takbir yang kedua tu batal tu, dia tak hebat dah. Dia tengok depan dah. Kita yang tahu. Kita nak tahu dengan apa? Dengan ilmu. Malam ni kita dapat ilmu ni, pastikan yang pertama tu niat batal. Dan apabila bertakbir ia kali yang ketiga, berarti ia masuk ke dalam sembahyang pula. Bila mana kali ketiga, jadi masuk semula. Masuk semula. Kena buat kali ketiga, Allahu Akbar. Kan? Batal. Allahu Akbar. Batal. Yang ketiga tu memang masuk. Sebab apa masuk? Sebab yang kedua itu bila dah batal, bila yang kedua tu batal, yang ketiga tu sendirinya masuk. Sebab itu dalam takbiratul ihram, ganjilnya masuk, genapnya keluar takbiratul ihram. Sebab bila mana batal yang pertama, yang kedua, yang ketiganya sendiri dia jadi masuk. Sebab yang kedua Allahu Akbar itu batal. Sebab dia tidak niat membatalkan takbir. Bila dia tidak niat membatalkan takbir yang pertama, dia takbir yang kedua itu adalah batal sembahyang dia, batal takbir. Maka kalau dia takbir yang ketiga, Allahu Akbar, sah dari segi takbiratul ihram. Sebab apa? Yang kedua tu telah batal. Kan? Telah batal. Kalau kata lawak, orang kata apa di luar lah, buang angin yang pertama tidak batal wudu. Betul? Buang angin yang pertama kentut, batal wudu dia. Buang kali yang kedua tak batal wudu. Bunga. Kentut yang kedua tak batal wudu. Main ilmu kat mana ni? Betul, saya habaq yang betul. Saya ada dalil dia. Biasa dengar tak? Kentut yang kali pertama batal wudu. Kali yang kedua tak batal wudu. Berterusan buang angin lagi tak batal. Tak ada. Mana ada no? Maksud dia mudah saja. Bila buang angin yang pertama batal wudu, yang kedua tu ada wudu tak ada lagi? Dah tak ada wudu lah. Nak batal wudu apa? Tak batal. Dah tak batal wudu dah. Itu lebih kurang kata guru duk sebut, kita pun duk tenganga masa tu, lalat pun masuk dalam mulut Manga duk fikir apa benar ni, buang kali yang kedua tak batal wudu. Di sini lebih kurang dia macam tu. Kan bila kali kedua itu bila batal, kali ketiganya masuk semula takbiratul ihram. Yang ni kita kena jaga. Dah berapa lama duk berlaku perkara ni, wallahu alam. Kan? Kita duk sembahyang jemaah di mana-mana, kadang-kadang dia pun Allahu Akbar. Punggah. Angkat semula Allahu Akbar. Kejap pula tu tangkap. Kan? Dia rasa kejap dengan yang kedua. Padahal longak dari segi syarak. Dia rasa kejap masuk. Baru masuk dan tarik-tarik tu kejap. Kan? Wajah tu. Wajah apa? Kan? Batal sembahyang kamu. Kan? Sembahyang itu batal. Takbir yang kedua. Bila takbir yang ketiga masuk semula. Dan apabila bertakbir ia kali yang keempat, keluar ia lagi dengannya daripada sembahyang. Bila masuk yang keempat, yang ketiga tu dah masuk takbir. Seperti hak ketiga tu lebih kurang yang pertama, masuknya takbir. Tiba-tiba yang ketiga dia dah masuk, dia lepas tangan pula. Takbir semula, Allahu Akbar. Batal takbir itu. Kan? Batal. Kalau tak nak batal seperti yang saya sebut tadi, pastikan niat batal takbir yang dia niat itu. Baru sah dia segera. Kalau dia hanya semata-mata lepas tangan, takbir semula yang keempat, batal takbiratul ihram yang keempat itu. Kan? Tentang dengar angguk-angguk kepala, saya tak apa nak jelas tanya sebelum tutup kuliah tak lagi. Kan? Ramai angguk kan, tapi duk buat juga macam tu, Allahu Akbar. Kan? Sebab Islam itu dah lama berbagai cara ilmu, kan? Kita ada dengar, tapi kalau tak faham, tanya, kan? Sebelum tutup kuliah tak lagi tanya. Jangan balik lemah kat perut kat rumah, kan? Di rumah ada lemah perut apa sebut. Yang pertama masuk, yang kedua keluar, masuk keluar, masuk keluar. Bila nak masuk ni, kan? Balik kat rumah, kan? Sampai ke rumah dah, kan? Duk bincang dengan suami isteri tak habis cerita, kan? Maka sebelum saya lagi kita tanya, sekiranya tak apa nak jelas. Beginilah kata dalam syarak,
kalau ia bertakbir kemudian bertakbir dan bermuladzabahnya bahwa masuk ia dengan ganjil dan keluar ia dengan genap. Demikianlah berkata ashab. Begitulah dalam syarat masuk itu dengan ganjil, keluar itu dengan genap. Sebab apa? Disebab kita tidak clearkan, bersihkan, sucikan takbir yang pertama itu. Tidak niat kata aku batalkan takbir yang pertama itu. Disebabkan itulah bila mana takbir berterusan, ganjil masuk, genap keluar, maka pastikan lepas ni tidak buat demikian. Kalau takbir itu kalau dah masuk elok, teruskanlah. Sebab itu dalam takbiratul ihram ni bukan susah sangat. Sebab itu daripada awal dulu kita sebut apa? Jangan memanjangkan sangat dalam takbiratul ihram, kan? Duk sebut Allah, sahaja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat makmum karena Allah Taala, kan? Tak masuk, tak jadi. Allah, kadang-kadang macam duk sebut macam-macam PN lah, kan? Itu bila mana keadaan itu disebabkan kita ganggu dari segi lintasan itu, maka mudahnya pada aku sembahyang fardu apa? Kalau fardu maghrib, isya, zuhur, asar, sebut tu. Aku sembahyang fardu, sebut waktu dia makmum kerana Allah Taala, habis. Aku sembahyang fardu maghrib makmum kerana Allah Taala, cukup, sah dari segi syarak. Yang kita duk jadi, kita daripada dahulu dah duk latih diri kita. Aku sembahyang, sahaja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat mengikut imam. Kalau dah sebut nama pula punggah, kan? Mengikut imam. Untuk imam mana? Untuk imam tu pakai serban, tak pakai serban, dah sebut pula susah lagi, kan? Sebab nak susun ke semua, nak bagi sedap. Padahal syarak bukan sebut demikian. Aku sembahyang fardu maghrib makmum kerana Allah Taala, sah dari segi syarak. Mudah ya. Kita tengok tok-tok guru, tuan-tuan. Tok-tok guru duk jadi imam macam mana? Pastikan tengok bila dia sembahyang itu, lepas sembahyang cuba tanya tengok takbir dia macam mana. Dia Allahu akbar 2 rakaat. Nabi SAW dengan para sahabatnya sehingga tabi'in, para ahli ulama termasuk Imam Bazar kita, Imam Syafi'i, takbiratul ihram itu dengan 2 rakaat. 2 rakaat. Kita tak boleh, kan? Tapi kalau boleh itu sangat istimewa. Walaupun dalam kitab Muniyatul Musalli, dalam Bidayatul Muqtadi sebut dibolehkan sehingga 14 rakaat, dibolehkan sekalipun, kan? Dibolehkan sekalipun. Tapi kita cuba ambil mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan 2 rakaat. Allahu akbar, kan? Allahu akbar. Bahawa takbiratul ihram itu mengubah ia akan seorang daripada keadaan ia padanya kepada keadaan yang lain, dan seperti mana juga mengubahkan daripada keadaan halal kepada keadaan haram, dan begitunya. Maksud sekiranya takbiratul ihram ni boleh mengubahkan seseorang itu dengan apa? Dengan keadaan yang lain. Ini sekiranya hak yang benda halal tu boleh jadi haram. Yang halal padanya Allahu akbar halal, elok dah, sah dari segi sembahyang. Tapi dia tiba-tiba dia pergi buat yang lain, Allahu akbar, mengubah dari segi hukum halal jadi haram semuanya. Sebab dia ingat segi dia sah sembahyang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Rasa senang hati, padahal perbuatan itu adalah haram dari segi syarak. Kalau sembahyangnya tidak sah berterusan, hukumnya haram. Hukumnya haram, bukan kata pergi curi, main minum arak, main judi dan ketum, dak. Itu bab lain. Yang perbuatan takbiratul ihram itu saja, kalau sekiranya tidak kena kepada syarak, hukum dia haram juga, berdosa. Apatah lagi balik ke rumah dengan, bukan kata orang yang meninggalkan sembahyang, tapi dia dalam sembahyang pun macam tidak sembahyang. Sebab tu kadang-kadang rezeki masalah, kehidupan masalah disebabkan apa? Sembahyang dia tidak sah. Sembahyang dia tidak sah. Bila tidak sah, Allah akbar, jadi masalah dalam kehidupan dia. Dan bentuk masalah batal mengulangi takbir itu jika sekiranya seorang itu bertakbir yang kedua. Ini dia nak cerita, baru dia nak cerita, kan? Bagaimana cara nak buat kata batal tadi.
Yang kedua, sebelum niat keluar daripada sembahyang sampai takbiratan yang pertama. Tetapi jika berniat, sekiranya, kata di sini, sekiranya kalau boleh batal itu adalah takbir, jika sekiranya dia takbiratan ihram yang pertama, sebelum niat keluarnya, kalau dia tidak niat keluar daripada yang pertama itu, Allahu Akbar, kalau dia tidak niat yang pertama itu, dia keluar, batal kata takbir yang pertama kalau dia tidak niat. Kalau dia takbir itu yang kedua itu, yang kata batal sembahyang. Yang tu yang kata ni baru dia jelas saya sebut awal tadi, kan? Maka pastikan nak takbir yang kedua itu, sebelum takbir yang kedua itu pastikan niat di hati batal yang pertama. Cancel, kan? Rosak yang pertama, kena pastikan hak yang pertama itu tidak dikira. Tetapi jika berniat ia menolak niat yang pertama, iaitu pada takbir yang pertama, dan memutuskan sembahyang kemudian bertakbiratul ihram yang kedua, nescaya sahlah sembahyangnya. Di sini sebut. Maka kita kena buat demikian. Allahu Akbar, waswas ganggu, tak mau pakai, niat batal, tidak dikira yang pertama itu, terus batal. Buat tak boleh, maka takbir semula, sahlah sembahyangnya. Jangan duk bimbang sangat, kan? Sekali lagi Allah naya, tapi memang banyak yang dia buat macam tu, dia tidak niat batal. Tetapi berdosalah ia kerana keluarnya daripada sembahyang yang pertama. Memang tetap dosa, tetap dosa. Walaupun dia buat batal itu takbir yang pertama itu, walaupun dia niat batal, dosa tetap dosa. Tuan-tuan, ibadah ni, ibadah segala fardu ni tidak boleh senang-senang buat batal. Contohnya puasa, fardu Ramadan, puasa, tidak boleh senang-senang kata batal puasa, makan tak boleh. Contohnya dia lupa, kan? Tengah hari pukul 12 dia biasa minum air, bismillahirrahmanirrahim, minum, alhamdulillah, doa tengok Allah puasa, teringat puasa. Bila puasa, batal bila dia kata dah minum, buat apa? Baik minum lagi, kan? Minta melo air pula minta, kan? Padahal dia tu bukan sengaja, dia batal, dia terlupa Ramadan, terlupa, duk biasa biat macam tu dah, kan? Bila terlupa itu dimaafkan kepada dia, alhamdulillah lah, sebab rezeki, sebab tu Ramadan istimewa bagi orang yang tertentu. Kalau Allah nak bagi rezeki, Allah bagi lupa pada diri dia, dia makan nasi sepinggan kenyang, oh alhamdulillah, awak baru lepas makan nasi, puasa, Allahu Akbar, lupa, alhamdulillah, rezeki Allah Ta'ala bagi dia hari tu, suruh dia makan kenyang. Tapi bila dah kenyang, bila dia teringat mai, buanglah yang mana ada tu, sisa-sisa yang ada di mulut, buang semua, kan? Teruskan puasa. Tapi kalau dia kata batal, berdosa. Ibadah fardu tidak boleh buat dengan, termasuk takbiratul ihram tadi yang pertama, Allahu Akbar, bukan ada apa pun, tapi rasa macam tak sedap, macam masa tak upat nak selesa, dia pergi niat batal, berdosa juga. Sebab tu untuk memudahkan takbiratul ihram, kan, pastikan susunan tadi saya sebut itu, aku sembahyang fardu maghrib makmum kerana Allah Ta'ala, lintas di hati sikit saja, Allahu Akbar, insya-Allah, kan? Gangguan tadi tidak akan himpit dengan kita. Tapi nak jaga benda yang was-was ini, semuanya kena jagalah. Makan minum, pendapatan, cara mengambil wudu, cara nak main sampai ke masjid, mata jangan liak sangat, kan? Nak main masjid, mata duk bawa kereta, parking the traffic light, berhenti siap, nampak lintas, tengok orang kena horn di belakang tu, lampu hijau dah tak jalan lagi, tengok apa masalah lalu depannya, kan? Ungah, tuan-tuan, kan? Tengok cermin mata macam-macam masalah pakai, bukan pakai kat mata, pakai kat dada tu. Dan jika dia akan sembahyang seorang di belakang imam, maka bertakbir ia, kemudian bertakbir ia kali yang kedua, maka adakah harus ia mengikut imamnya pada sembahyang ini? Ini dia tanya balik, kan? Tadi kalau saya sebut tadi, sekiranya kalau imam takbir yang kedua batal takbir itu, kalau kita ikut juga, kita pun tidak harus ikut, kita pun batal kesemuanya. Maka di sini dia tanya, sekiranya kalau haruskah kita ikut belakang imam tersebut?
yang takbir kali yang kedua, maka adakah harus ia mengikutinya pada sembahyang ini, dan adakah harus berimam dengannya jika ditanggung ia telah memutuskan niat dan berniat yang keluar daripada sembahyang yang pertama? Adakah kita nak sangkaan dia tu hak takbir yang pertama dia dah telah pun niat yang keluar? Kita nak sangka bagi diri imam tu yang pertama dah niat keluar, dah niat keluar dah takbir yang pertama, sebab tu dia takbir yang kedua, kan? Di situ kita duk ganggu kan, duk main dalam kepala otak kita. Atau tidak harus berimam dengannya, ataupun tidak harus imam dengannya, maka asalnya tidak memutus ia niat yang pertama. Sekiranya kalau dia tidak memutuskan niat yang pertama, maka hukumnya tidak harus ikut dengan dia, kan? Dia takbir yang kedua, Allah Akbar, berderah dia, kan? Kita tidak boleh ikut, kan? Kita nak pergi habaq ni, hang takbir yang pertama batal, dia pun dia punggah apa, aku buat betul ya, mana kata boleh kata macam tu, kan? Dia duk faham diri dia, sekali lagi berkelahi, kan? Baca sembahyang saja berkelahi, biar pergi kat dia. Mudah dia macam mana? Nanti imam semula sembahyang berjemaah lain, tengok-tengok dia tu, loh siapa pun tak ikut ku, kan? Dia akan gustan, keluar dia pergi sembahyang dengan jadi makmum. Dan jika ia tidak memutus niat itu, maka ia tidak layak jadi imam, kerana ia bukan di dalam sembahyang. Sekiranya kalau imam tadi dia tidak niat memutuskan, membatalkan takbir yang pertama, bermakna dia tidak layak jadi imam. Ada ditanya saya baca di sini bab ni juga di tempat yang lain. Sekiranya fardu maghrib, isya, subuh, zuhur, asar tidak mengapalah, kan? Kalau hari Jumaat macam mana? Hari Jumaat wajib berjemaah. Hari Jumaat macam mana? Kalau imam takbir yang kedua, Allahu Akbar, kita dah takbir, imam takbir yang pertama tadi Allahu Akbar, kita dah ikut dah Allahu Akbar. Tiba-tiba imam Allahu Akbar, kita pun tak pasti dia yang pertama tu dia dibatal, dia niat batal ataupun tidak, kita tak pasti. Bagaimana nak buat? Bukan senang, tuan-tuan. Maka imam itu pastikan hak yang pertama itu dia kena niat batal. Kalau dia tidak niat batal, di situlah kita para makmum kena main peranan. Tapi nak tahu macam mana hati kita, siapa nak tahu, tuan-tuan? Sah tidak sah, dia kena tanggung. Kalau dia tidak niat batal yang pertama, dia kena menanggung pada hari Jumaat itu. Kalau 200,000 orang ada dalam masjid, 1,000 orang dia kena tanggung pada hari itu. Sebab itu sahnya Jumaat itu bergantung kepada khatib dan imam. Khatib dengan imam, yang tu yang nak bagi sahkan Jumaat. Kalau depa buat khatib dengan imam ini buat ataupun duduk di antara dua khutbah saja, tidak ada tumaninah, maka dia tanggunglah keseluruhan Jumaat pada hari itu. Dan juga makmum ada berasa ragu-ragu, syak di dalam hatinya, adakah imam itu dalam keadaan sembahyang ataupun tidak. Dan barang siapa ada keraguan pada keahlian imam yang ia akan mengikutinya, maka tidaklah sah mengikutnya. Sekiranya kita ada keraguan dengan imam itu, syaraknya menyatakan bahawa tidak sah mengikutinya. Maka ragu-ragu syak itu pada keadaan imam itu lelaki ataupun dia tunjuk contohnya, kadang-kadang boleh berlaku imam ini lelaki ataupun perempuan, dia main pakaian pakai jubah perempuan, kan, rambut pendek, pakai kepiah, tengok pun lebih kurang macam lelaki ke perempuan, perempuan ke lelaki. Duduk ragu-ragu. Kalau di Amerika duduk tak apalah, Aminah gaduk jadi imam, kan, perempuan. Ya, maka kita kalau ragu-ragu demikian, maka tidak sah ikut imamnya. Sebab itu dipastikan imam itu jelas, tidak ada keraguan kita dengan imam, kan? Sekiranya berlaku takbir yang kedua macam saya sebut tadi bagi imam, yang pertama tu kalau dia batal, jangan suara tinggi yang kedua itu jangan takbir. Pastikan yang niat yang pertama tu batal terus, tidak dikira. Takbir yang kedua itu biar dia dengar telinga dia memadai. Allahu Akbar, dia telinga dia, makmum tidak mengetahui. Makmum ingat kata hak yang pertama, maka sah sembahyangnya. Baik, itulah sebagai dalam huraian mengenai takbir yang pertama masuk, yang kedua keluar, yang ketiga masuk semula. InsyaAllah.